Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar hari ini? Hari Isnin yang penuh barakah, hari di mana Nabi kita dilahirkan. Hari Isnin adalah hari yang terbaik. So hari ini dalam ruangan Hito Kotor ni kita akan bersembang suatu topik yang mengenai ciri-ciri perniagaan lah. Cuma sebelum tu tak terlambat untuk kita ucapkan tahniah kepada Datuk Azizul kerana telah berjaya membawa pingat perak kepada Malaysia dalam Olimpik 2020 yang dilakukan pada tahun 2021 So itu adalah Summer Olympic lah kan. So dia ada juga Winter Olympic sebenarnya. Winter Olympic akan berlangsung di Beijing pada tahun depan dalam bulan 2. Jadi mungkin siapa-siapa yang berminat untuk nak melihat Winter Olympic, so sama-sama kita doakan supaya wabak COVID-19 ini segera berakhir dan kita boleh terus menyaksikan Winter Olympic di Beijing lah, insyaAllah. So hari ini seperti yang saya beritahu tadi, kita akan berbicara dalam ruangan slot Hito Kotor. Slot Hito Kotor tu, Hito Kotor tu sendiri adalah satu perkataan Jepun yang bermaksud award ataupun sepatah dua kata daripada saya, Hisham Abu Hassan. Ini tak ada kena-mengena dengan sesiapa, dan ini adalah pandangan peribadi saya. Hari ini saya nak berbicara mengenai tadi saya sebut mana? Ni, perniagaan. Apakah ciri-ciri perniagaan yang terbaik? Saya akan cuba ulaskan daripada apa yang saya faham dan apa yang saya dapat simpulkan daripada pengalaman diri sendiri dan juga pengalaman orang-orang di sekeliling saya lah. Ciri-ciri perniagaan yang terbaik ni saya letak dekat sini ada lebih kurang 8 ke 9 ciri-ciri untuk kita nak tentukan adakah perniagaan yang kita bakal buat ataupun yang kita tengah buat, adakah dia mempunyai ciri-ciri perniagaan yang terbaik ataupun tidak. Tak ada kena-mengena dengan siapa. Ini adalah pandangan peribadi saya. Tapi boleh digunakan sebagai, mungkin untuk kita renungkan sejenak apa yang saya cakap ni. Maksudnya apa yang saya cakap ni jangan terima bulat-bulat dan jangan juga tolak secara mentah-mentah lah. Gunakan akal apa yang Allah berikan pada kita untuk kita menilai apa yang saya ucapkan ini adakah ada manfaat ataupun tidak. Kita mulakan dengan ciri yang pertamanya, modal. Daripada segi modal, betul tak? Nak berniaga mesti ada modal kan. Bila kita sebut tentang modal yang saya kat sini adalah kita untuk kita ciri-ciri perniagaan yang bagus tu, yang baik itu, modal dia bagi saya untuk rakyat marhin macam saya lah kan. Bukan kita bercakap tentang, ada orang yang cakap modal mungkin ratusan juta kan, tapi mungkin tak termasuk dalam golongan kita lah, golongan saya lah. Saya tak boleh nak bersembang bab-bab macam tu. Saya belum ada lagi capability untuk nak bersembang benda-benda macam tu. Saya nak cuba bawakan apa perniagaan modal yang saya maksud ni. Modal kena rendah. Kita tak semestinya kena, untuk memulakan perniagaan kita kena sampai meminjam duit, meminjam daripada bank, meminjam daripada bank tu okey lagi, minjam daripada alung, minjam daripada kawan-kawan, family kan, untuk kita nak start kita punya bisnes. Sedangkan ada saja perniagaan yang menyediakan untuk memulakan perniagaan tu hanya modalnya sangat rendah saja. Kita kena tengok, kita kena cari satu perniagaan yang modal dia rendah.
Jadi tapi sesuai lah, janganlah tak sesuai, janganlah sampai nak modal RM1 je kan. Tapi dalam kita menempuhi pandemik ni daripada tahun lepas, ada satu perniagaan yang saya nampak sangat kreatif lah, sangat kreatif. Apa yang mungkin ramai orang dah tahu. Kita mungkin boleh tengok dekat Shopee. Kalau kita saya tersebut perkataan Shopee kan, teriklan pula Shopee. So boleh tengok dekat platform tu, kita tengok, cuba kita type batu sungai. Cuba kita type batu sungai kan. Batu sungai tu kita type, kalau kita type kat itu, ada orang jual tau. Ada orang jual batu sungai. Batu sungai yang mungkin dia kutip di belakang rumah dia, sebab PKP kan, tak boleh bergerak kan. Jadi dia mesti kutipkan dalam kawasan sekitar dia je. Jadi batu sungai tu dijual dengan harga RM5 sampai RM35. Kalau tak percaya, bukalah Shopee. Buka Shopee, type aja batu sungai, dia akan keluar benda tu. Dan sangat mengejutkan juga bagi saya, dia dah menjual sebanyak 3.6 sale dia dah buat. 3.6 maksudnya 3,600 sale dia dah buat. Dengan dia punya average selling price dia daripada RM5 sampai RM35. Kalau kita ambil katakan RM15 lah contohnya, ambil tengah-tengah lebih kurang kan, RM15. Kalau kita kali ambil kalkulator kan, kita ambil kalkulator. So kalau kita tekan kalkulator, 3,600 kali dengan RM15 dapat RM54,000 tau. Dengan RM54,000, kita bayangkan, sangat kreatif orang ni. Satu income yang boleh consider sebagai eksekutif, bukan senior eksekutif jugalah. Senior eksekutif yang kerja dia gaji RM5,000 kan. RM5,000 setahun dapat RM60,000 kan. So ini perniagaan yang ditubuat. Jadi modal dia sangat rendah, saya rasa. Modal dia mungkin belakang rumah aja. Dan juga kos penghantaran mungkin kadang-kadang ditanggung oleh orang yang membeli itu. So dalam tu dah sangat kreatif. Modal dia sangat rendah. Dia RM54,000 dalam masa setahun lah kot, lebih kurang kan. Lebih kurang dalam waktu pandemik ni lah berlaku benda tu. So modal, kita cakap kena ada modal yang kita kena consider. Perniagaan yang baik mesti ada modal dia rendah je, tak perlu modal tinggi-tinggi untuk rakyat-rakyat macam kita kan. Yang kedua kita tengok untung kalau boleh nak tinggi lah. Untung nak setinggi yang mungkin. Dan dalam kalau boleh, kalau harga RM1, kita tak ada dilimitkan untuk nak jual harga barang RM1. Kita boleh jual setakat RM2 saja, ataupun RM1 boleh jual sampai RM3 saja. Sebab bila saya refer dekat daripada coretan ataupun tulisan di dalam pejabat mufti wilayah persekutuan, masing-masing boleh tengok. Dekat situ ada dia tertulis macam mana kita ada orang tanya macam mana kita nak setkan berapa keuntungan yang kita boleh ambil kalau mengikut pandangan Islam. Dia ada keluarkan dekat situ apa daripada perbuatan Rasulullah SAW dan sahabat baginda, dia tulis itu. Dia tulis salah satu dia, Sayyidina Al-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu pernah membeli sebidang tanah di hutan dengan harga 170,000 dirham, maksudnya 170k lah. Kemudian anak dia Abdullah radhiyallahu anhu menjualnya selepas kematian Al-Zubair dengan harga 1.6 juta dirham. Nampak itu? Jadi daripada 170k dia beli, dia jual 1.6 million. Maksudnya ada 9 kali ganda daripada harga dia beli tu. Jadi maksudnya tak ada kita nak limitkan harga. Untung itu, jadi apa conclusionnya? Untung kita kena targetkan tinggi lah. Untung perniagaan yang baik mesti untung dia tinggi. So next dia permintaan kena sentiasa ada. Kalau kita nak berniaga tapi demand tak ada, permintaan tak ada, jadi tak boleh nak berniaga lah. Jadi kita kena tengok permintaan tu ada ke tak ada. Jadi macam sekarang zaman pandemik ni, zaman COVID-19 ni, orang sangat familiar dengan perkataan essential lah. Essential. So kita ada tengok bisnes yang kita nak ceburi ni, adakah dia termasuk dalam essential business yang kerajaan benarkan untuk beroperasi walaupun dalam keadaan pandemik. Maksudnya essential ni adalah satu benda yang perlulah, yang diperlukan even waktu krisis macam ni pun. So perniagaan yang kita nak buat tu adakah termasuk dalam essential business. Maksudnya bila essential business, permintaan dia memang sentiasa ada lah, sentiasa ada. So
So kena tengok itu Yang ketiga kan. Yang ketiga tadi apa? Tadi modal. Yang keduanya untung nak tinggi, permintaan nak sentiasa ada. Yang keempat daripada segi stok. Stok kena sentiasa ada. Kalau stok ada yang putus-putus kan, kejap ada stok, kejap tak ada stok, kejap ada stok, kejap tak ada stok, problem lah. So perniagaan tu akan jadi problem. Dia tak boleh nak sustain. Sebab orang semua berniaga, satu, ramai orang nak berniaga, betul tak? Orang nak berniaga, satu nak untung. Yang paling yang kemudiannya boleh sustain lah. Boleh sustain. Tapi kalau stok ada kejap ada, kejap tak ada, ataupun macam kedai buka, besok tak buka, hari ni lusa buka, tulat tak buka. Jadi problem lah, orang pun akan tak suka nak pergi untuk kedai-kedai macam tu lah. Jadi kena stok, kena sentiasa ada. So next dia, yang keempat kan. Yang kelima, cara masuk. Cara kita nak join business tu. Saya tulis kat sini, jangan terlampau senang. Maksudnya semua orang boleh buat. Kalau semua orang boleh buat, bisnes tu tak akan lama. Sebab ramai sangat orang akan buat. Jadi semua orang boleh buat. Jadi terlampau kalau dari segi value of business tu akan kurang lah. Jadi mesti adalah cara masuk tu mesti tak terlampau senang. Mungkin ada special kriteria yang perlu kan. So benda macam tu kita kena nampak, kena check tengok ada ke tak ada kan. Maksudnya ada macam ada limit, ada segmentation kan. Okay, next cara masuk kan. Yang ke berapa dah ni? Yang ke berapa dah? 5 Okay. Yang ke 6 dia. Masa masuk. Tadi apa? Tadi cara masuk. Sekarang ni masa masuk pula. Masa masuk. Cara masuk tadi jangan terlampau senang. Jadi masa masuk pula tak ada limit ataupun tak ada specific time. Contoh apa yang saya boleh beri kat sini, kalau katakan ada specific time, kalau katakan contoh orang yang bermain saham mungkin very familiar dengan benda ni. Entry point lah. Entry point kan, bila kita nak entry. Jadi bila nak entry, kalau macam saham, kita kena masuk entry pada waktu dia bawah lah. Dia duduk dekat bawah, dia duduk harga dia tengah rendah, barulah kita masuk. Kalau kita masuk dekat harga dia tengah tinggi, problem lah kan. Kita nak tunggu dia tinggi lagi, mungkin dia tak tertinggi lah, dia akan jatuh lah. So masa masuk ni, kalau bisnes yang bagus, dia tak ada limit. Dia tak ada lah spesifik kena masuk time ni je. Maksudnya macam bisnes tu bukan bisnes trending. Kalau bisnes yang trending, maksudnya kalau kita masuk pada waktu, kalau kita yang create dia punya trend tu, kita akan untung banyak lah. Kita yang akan control the market. Tapi kalau kita masuk pada waktu orang dah memang dah jadi trending dah, semua orang dah mula nak buat dah. Semua orang dah nak buat, kita dah masuk dekat waktu yang dah hujung-hujung. Jadi trending ni lama-lama dia akan habis. Jadi bisnes kita pun akan berakhir juga. Sebab kita masuk pada time. Sebab bisnes tu bisnes yang perlu masuk pada specific time, masa yang betul. Kalau masuk pada masa yang tak betul, kita tak boleh sustain. So bisnes yang baik, dia tak ada limit, dia tak ada specific macam tu. Dia tak ada limitation dekat situ. Dia boleh masuk at any time. So next dia, kita tengok daripada segi kawalan. Daripada segi kawalan ni maksudnya kita boleh control bisnes tu sendiri. Bisnes apa yang kita buat tu kita dalam kontrol kita yang kontrol. So tak ada semaksimal lah, bukan kawalan penuh. Maksudnya kita tak mungkin dapat mengawal sepenuhnya sebab kita hidup dalam masyarakat, kita hidup dalam negara, kita ada undang-undang. So kawalan tu semaksimal yang mungkin, yang kita boleh kawal semaksimal yang mungkin. Mungkin daripada segi aktiviti kita, marketing kita boleh kawal kan, sale kita boleh kawal kan. Benda-benda macam tu mungkin daripada legal kita terpaksa mengikut undang-undang bank negara ke, daripada undang-undang PBT ke kan, daripada undang-undang kerajaan lah contohnya. Jadi benda-benda tu memang tak boleh lari, tapi yang lain tu semaksimal yang mungkin kita boleh kawal. Adakah perniagaan yang kita nak ceburi tu kita boleh kawal banyak yang boleh kawal, ataupun kita terpaksa mengikut saja. Ini terpaksa ikut cakap founder suruh buat macam ni, ataupun cakap HQ cakap ini je boleh buat, yang lain tak boleh buat. Kalau nak buat kena buat macam ni je. Nak buat kreatif sikit tak boleh. Jadi benda itu akan jadi kita tak kawal sepenuhnya lah, agak kurang lah maksudnya. So daripada segi situ kita kena nilaikan juga, adakah bisnes yang kita nak buat tu kita yang kontrol, kita paling banyak boleh kontrol. Okay,
daripada segi kawalan. So next dia, ini pun penting. Bisnes yang kita nak buat tu tak ada tarikh luput. Tak ada tarikh luput. Kalau ada tarikh luput, problem lah kita punya inventory kena sentiasa jagalah. Kalau kita jaga inventory terlampau severe sangat, mungkin kita akan kehabisan stok tadi. Kan cakap stok kena sentiasa ada kan. Jadi kalau kita tak jaga pula inventory kita pakai input saja kita punya dalam store, jadi mungkin kita tak terjual. Jadi bila sampai tarikh luput, dah benda tu terpaksa dibuang saja. Jadi bisnes yang baik, dia tak ada tarikh luput. Tak ada tarikh luput, tak ada expiry date, tak ada masa dia nak basi. Itu yang main dia, apa yang saya nak sampaikan, tak ada masa dia nak basi. So okay, next dia, saya nak apa ni, yang ke berapa dah, saya pun dah tak ingat dah. Tak apa, kita pergi next lah, sampai habis lah ni. Yang next dia, skala yang boleh dibesarkan. Maksudnya kita kena tengok bisnes yang kita buat, bisnes yang kita nak buat ataupun bisnes yang akan kita buat, boleh diperbesarkan tak? Boleh tak di multiply kan? Benda macam tu kita kena tengok. Kita kena dapatkan info. Kalau dia kata boleh, macam mana nak besarkan? Kita kena selidiki benda tu untuk kita nilaikan. Betul ke tak betul kan? So mesti bisnes yang kita nak buat tu mesti kena ada kriteria-kriteria macam ni. So itu saja dalam 9 ciri-ciri yang saya cuba letakkan dekat sini untuk menentukan suatu perniagaan tu perniagaan yang terbaik ataupun tidak. Cuma daripada segi sini saya cuba nak ulaskan dalam bentuk apa yang saya buat daripada pengalaman saya. Kita tengok dalam ciri ni, kita tengok dalam skop insurans ataupun takaful business pula, takaful agency building pula. So daripada segi modal saya cakap memanglah dia saya tak serendah yang jual batu yang saya ceritakan tadi. Tapi dia adalah modal yang terendah, yang boleh konsiderkan sebagai modal yang terendah. Modal dia hanya berapa? Modal dia kita kena ambil 2 test yang bernilai dalam RM165 sahaja. So daripada situ kita dah boleh memulakan perniagaan kita dalam takaful. So modal dia rendah lah. Kategori pertama dia lepas, modal rendah kan. Kategori kedua, untung tinggi. Insurans dan takaful memang untung tinggi sebab dengan satu sale, consider sebagai sale lah, ataupun satu polisi yang klien kita ambil daripada kita akan mendapat komisen ni selama 6 tahun. 6 tahun lama. Sekali kita buat close sale, kita akan dapat selama 6 tahun. Maksudnya 6 kali dengan 12, 72 bulan lah kalau dia bayar bulan-bulan. So untung dia sangat tinggi kan, untung dia sangat tinggi. So kategori kedua pun saya konsiderkan sebagai lepas lah kan. Kategori kedua tadi modal rendah RM165 je, untung tinggi sebab 6 tahun kita boleh dapat daripada situ, InsyaAllah. So next dia, permintaan dia, yang ni pun saya mungkin ramai dah tahu, tapi saya cuba ulaskan juga. Permintaan dia memang sentiasa ada. Satunya, dia memang termasuk dalam essential business. Betul tak? Kalau kita tengok dan saya sebut tadi, kita nak tahu business tu perlu ataupun tidak. Kategori sekarang kita boleh tengok dalam essential business lah. Essential business ataupun tidak dia. So dia termasuk dalam essential business, satu. Yang keduanya, kita cakap permintaan sentiasa ada tu, kenapa? Contoh macam ni. Bisnes yang bagus ni, kita berbalik dengan maksud bisnes tu sendiri, perniagaan tu sendiri. Apa itu maksud bisnes? Kan? Apa itu maksud bisnes ataupun servis lah kan? Bisnes ni adalah satu benda yang bila terdapat masalah, kita boleh selesaikan masalah tu. Maksudnya kita bagikan solution kepada masalah yang berlaku. Itu akan jadi bisnes. Lagi lama masalah tu berlaku dan selagi kita boleh sediakan solution tu, selagi itulah bisnes tu akan wujud. Kan? Contohnya kita ambil, nak bagi faham contoh, bisnes telefon lah, bisnes telefon. Kan, bisnes telefon. Telefon ni kenapa ada? Problem dia dulu, masalah dia, orang nak berhubung tak boleh bila duduk jauh daripada satu tempat dengan tempat lain, tak boleh nak berhubung. Jadi bila tak boleh nak berhubung, ada masalah lah.
untuk communication breakdown. Jadi cara nak selesaikan masalah tu, orang ciptalah telefon. Bila cipta telefon menjadi satu bisnes yang bagus lah. Dan sampai sekarang bisnes telefon still wujud kan. Wujud. Sama juga bisnes-bisnes yang lain. Contoh katakan kita ambil bisnes yang selalu kita nampak lah, bisnes kedai makan. Bisnes kedai makan kenapa ada? Salah satunya sebab trending kita ataupun zaman kini, orang dah mula sibuk suami isteri bekerja. Bila suami isteri bekerja, tak ada masa nak memasak, ataupun ada masa untuk masak pun kadang-kadang masak tak sedap kan. Bila masak tak sedap, kita nak jadi masalah lah. Jadi ada orang yang sediakan solution untuk masalah-masalah tu. Masalah orang tak ada masa nak masak, masalah orang masak tak sedap kan. Dia sediakan satu restoran yang masak sedap dan orang boleh dapatkan daripada dia. Jadi dia jadi satu bisnes yang menyelesaikan masalah tu tadi. So macam itulah, kalau selagi ada masalah dan selagi kita boleh sediakan solution, bisnes tu akan wujud. So berbalik kepada insurans dan takaful. Kenapa permintaannya sentiasa ada? Salah satu dia, permintaan dia sentiasa ada sebab masalah tu still wujud. Contohnya, saya bagi tahu contoh masalah sakit. Masalah sakit sentiasa tak ada dalam masyarakat kita orang yang boleh deny kan, yang boleh nafikan yang dia tidak akan sakit. Dan bila sakit ni, dia akan mula menyumbang kepada masalah yang lebih besar lah. Masalahnya mungkin masalah duit kan, mainly masalah duit lah. Bila masalah duit, jadi kalau katakan kita boleh, takaful boleh sediakan solution. Dia sediakan medical card, buat medical card sebelum menjadi masalah tu. Jadi bila macam tu, bila selagi ada masalah ni dan selagi kita ada solution tu, bisnes tu akan sentiasa wujud. So sebab masalah sakit tu tadi sentiasa akan ada. Tak ada orang yang boleh deny kan, tak ada orang yang boleh nafikan yang dia tak akan sakit. Contoh yang kedua, saya bagi contoh meninggal sebelum waktu dia. Masalah tu pun berlaku dekat komuniti, dekat dalam masyarakat kita. Contohnya, saya bagi satu senario. Contoh katakan satu couple baru berkahwin dan ditakdirkan Allah dia dapat rezeki awal, dapat anak apa semua, dan na'udzubillah berlaku pada waktu tu katakanlah husband dia seorang bekerja dan isteri dia tak bekerja langsung lah. Jadi katakanlah berlaku musibah dan ditakdirkan si husband tu pergi dulu. Apa yang masalah yang berlaku? Masalah dia yang hidup ni, yang tertinggal dalam keadaan hidup ni, dia nak teruskan kehidupan, tapi masalah dia dah hilang punca pendapatan. Bila dia hilang punca pendapatan, adalah masalah itu. So kalau kita takaful pun ada sediakan solution untuk benda-benda macam ni. Bila solution ni apa? Solution ni mungkin kita sediakan macam sekarang yang very famous adalah hibah takaful lah. Hibah takaful. So selagi ada masalah tu dan tak ada orang boleh denikan yang problem tu tak akan berlaku pada dia, selagi kita boleh sediakan solution, bisnes tu akan wujud lah. Permintaan tu akan sentiasa ada. Itu daripada segi permintaan. Next, kita tengok dekat stok. Stok saya tulis sini sentiasa ada. Maksudnya apa? Stok ni sentiasa ada. Macam contoh, kalau dekat takaful, tak adalah ada isu ada orang nak ambil hibah takaful lah, tapi tak boleh lah ambil, stok dah habis. Tak ada. Dekat insurans ataupun takaful tak akan berlaku macam tu. Orang cakap nak ambil hibah lah, tapi dah habis lah. Tak boleh. Aku tak ada lah stok, stok dah habis. Tak ada. Jadi benda tu tak wujud. Jadi masalah ni memang tak akan, ciri-ciri ni adalah ada dekat insurans business ataupun takaful business. Stok dia sentiasa ada, sentiasa exist, sentiasa ada. Stok dia memang sentiasa ada. Dan juga cara masuk dia tidak terlampau senang. Saya letak sini tidak terlampau senang, tidak terlalu senang cara masuk. Contoh macam sini, macam tadilah saya cakap modal tadi apa, kena ambil 2 test. Tak semua orang, tak adalah terus nak jadi ejen, hari ni cakap nak jadi, besok boleh jadi. Tak, dia tak akan menjadi macam tu. Kita perlu nilaikan dulu. Kita akan tengok kemahuan ataupun willingness kita, ataupun kita akan nilai lah. Dan penilaian tu mungkin daripada satu segi macam tu, dan satu lagi segi penilaian dia mungkin kena ambil exam kan. Jadi tak adalah semua orang boleh buat lah. Jadi bila tak semua orang boleh buat, dia akan jadi limitation addition lah sikit.
limitation addition lah sikit. So actually sekarang ni pun memang cuma limited dalam dekat Malaysia sekarang ni kita punya total agent lah, contoh agent ni kalau saya sebut sekarang, mungkin dalam lingkungan dalam 80,000 ke 90,000 orang saja ada. So untuk nak servis rakyat Malaysia yang 32 juta ni, tapi terlampau very low number, so ada lagi peluang untuk masuk. Jadi cuba approach mana-mana agent untuk kita mengeksplorkan apa yang ada dalam insurans ataupun takaful business ni. Dan mungkin kalau katakan cara masuk anda tu anda berjaya, anda mungkin jadi salah seorang daripada kami, insya-Allah. So next dia masa masuk ni pun dia bukan sebab macam insurans dan takaful ni, dia bukan trending business. Bukan trending business. Dia bukan macam kita jual apa yang trend lah. Dulu pernah trend burger bakar lah kan. Mungkin minta maaf lah kepada siapa-siapa yang bernama bakar, tapi maksudnya saya nak cuba relate kan, kita bukan trending. Maksudnya kita tak macam kita bukan masuk jenis macam kena tunggu waktu yang tepat baru kita boleh masuk, tak. Dia boleh masuk, tak ada specific time. Sebab dia berbalik kepada permintaan kita tadi sentiasa ada. Permintaan sentiasa ada. Stok kita pun tak pernah basi kan. Kemudian stok kita sentiasa ada, permintaan sentiasa ada, stok kita sentiasa ada. Masa relate macam itulah. Masa masuk tak ada specific time untuk kita masuk. Boleh masuk at any time. Cuma bila nak masuk tu dia ada test-test yang kita perlu buat lah. Dari segi kawalan pula, kita boleh maksimalkan sendiri. Kita tak ada tertakluk sangat. Memang saya cakap macam saya cakap tadi, kita juga tertakluk kepada legal punya undang-undang kan. Daripada arahan-arahan, mungkin daripada arahan kita punya prinsipal, arahan daripada bank negara kan. Kita memang ada, sebab kita duduk dalam masyarakat. Itu memang tak boleh lari. Kalau kita nak lari daripada itu, kita kena duduk seorang-seorang. Bila duduk seorang-seorang, tak boleh pula nak bisneskan insurans dan takaful ni. So kawalan yang lain tu kita boleh maksimal. Maksudnya daripada segi aktiviti untuk kita mendapatkan sale, tak ada orang yang akan limitkan kita. Tak ada orang yang akan limitkan kita. Hari ni boleh approach 3 orang je saja satu hari. Tak ada, benda tu tak ada. Boleh approach setakat sebulan boleh approach setakat 20 orang saja. Tak ada, benda tu tak ada. Jadi kawalan tu semua kepada kita. Kita sendiri yang kontrol benda tu. So kawalan semaksimal tu ada dalam ciri-ciri untuk tu, ciri perniagaan baik tu ada dalam insurans ataupun takaful business ni. Ni tarikh luput lah, berbalik pada tadi lah, tarikh luput tadi. Tak ada. Kita tak ada lah kita beritahu tarikh luput kita basi. Contohnya kita sediakan stok kita, kemudian hibah kita, contoh hibah dah basi dah. Tak ada, sebab hibah ni tak ada basi sebab permintaan tu memang sentiasa ada. Kita berbalik pada benda tu. Tadi tak ada tarikh luput. So next dia skala yang boleh dibesarkan. Ini pun satu benda yang sangat penting untuk kita nilai. Dalam insurans dan juga takaful ni. Skala ni memang kita boleh dibesarkan. Contohnya, kita besarkan, kita dalam bentuk kalau orang nak berniaga nak besarkan, salah satu cara paling cepat dia buat franchise punya sistem lah. Dia buat franchise punya sistem. Jadi benda yang sama kita applykan dalam takaful ataupun insurance business ni. Kita duplicatkan apa yang kita buat. Dengan cara yang sama, dengan cara tu kita dapat membesarkan kita punya perniagaan. Contohnya bila kita buat seorang-seorang, kita hanya akan ada limitation dekat kita punya masa, betul tak? Masa kita Allah memang dah bagi 24 jam saja sehari. Daripada zaman dulu sampai sekarang memang 24 jam saja. Jadi in other way untuk kita nak dapatkan extra time, kita kena duplicatekan apa yang kita buat lah. Jadi kalau kita kena duplicatekan kepada orang yang lagi seorang, dia buat lagi, jadi masa kita seolah kita ada extra time lah. Jadi kalau 2 orang dah 48 jam kan. So benda-benda tu boleh dibesarkan. Dan kita pun tak ada limitkan juga. Dalam insurans dan takaful business tak ada limitkan sampai skala mana saja kita boleh besarkan. Tak ada, benda tu tak ada. Jadi kita boleh membesarkan kita punya bisnes. So itulah kalau saya nak terangkan balik ciri-ciri ini yang berhubung balik dengan insurans dan juga takaful macam tadi itulah. So itu saja kot daripada saya. Saya dah bersiaran dah berapa lama ni?
mungkin dalam berapa minit saya pun tak tahu, tak tengok. Yang mungkin ada orang yang bersetuju, mungkin ada orang yang tidak bersetuju kan. Itu adalah normal, dan itu memang tak boleh kita memang tak boleh nak puaskan hati semua orang dengan sepatah saja kata-kata kita. Itu saya dah faham. So apa pun yang saya cakapkan tu, kalau macam saya beritahu awal-awal tadi, jangan terlampau tolak mentah-mentah lah. Tapi jangan terima bulat-bulat kan. Masing-masing ada akal, ada fikiran, ada otak. Kita fikirkan benda yang saya cakap ni adakah betul ataupun tidak. So yang baik itu of course lah datang daripada Allah, dan yang kurang baik itu datang daripada percakapan saya yang kurang baik ni. Jika ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama saya dalam ruangan Itu Kotor, dan insya-Allah kita berjumpa lagi dalam ruangan Itu Kotor dengan tajuk yang lain pula insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.